Okey, hari ini kita sambung soalan nombor 5 bahagian B. Rajah menunjukkan peringkat-peringkat P, Q, R dan S dalam pembahagian sel haiwan. Okey, soalan A. Berdasarkan rajah, tandakan tik jenis pembahagian sel dalam jadual di bawah. Okey, untuk jawab soalan pembahagian sel ni, untuk membezakan meiosis dengan mitosis, antara cluenya kamu boleh lihat dekat rajah M. Bila kita tengok rajah M tu, gambar rajah kromosom yang warna gelap dengan warna putih tu, kalau kamu tengok dia bersilang, dia bertindih. Okey, proses ini hanya berlaku dalam pembahagian meiosis sahaja. Dia tak akan berlaku dalam mitosis. Okey, clue di situ boleh bantu kamulah yang gambar rajah M tu untuk mengenal pasti bahawa rajah 5 ni sebenarnya adalah pembahagian meiosis. Okey, clue dia ada dekat gambar rajah M. Okey, seterusnya B. Susun peringkat-peringkat sel K, L, M dan N mengikut urutan yang betul. Okey, bila kita nak susun ni, kita kena perhatikan betul-betul gambar rajah yang diberi ada 4 ni. Okey, yang pertama sebenarnya adalah K. Pada peringkat K tu, kromosom tu baru menebal. Kemudian M. Kenapa M? Sebab pada peringkat M tu, semua kromosom tu dah berada di tengah-tengah sel. Ataupun kalau kamu baca buku, dia akan cakap berada di satah khatulistiwa. Okey, satah khatulistiwa ni maknanya di bahagian tengah sel lah. Tak semestinya melentang. Secara menegak pun dipanggil satah khatulistiwa. Lepas tu baru peringkat L. Masa peringkat L tu, dia dah bergerak ke arah kutub berlawanan. Dalam gambar rajah L ni, kutub dia berada di kiri dan di kanan. Okay, jangan ingat kutub ada atas bawah je. Sebenarnya kiri kanan pun dianggap kutub. Di sini kutub ni maknanya di bahagian hujung sel. Dia bergerak ke hujung kiri dan sebahagian bergerak ke hujung kanan. Okey, last sekali adalah gambar rajah N. N itu adalah peringkat di mana dia dah nak mula menghasilkan 2 sel anak. Okey, jadi jawapan ikut susunan adalah K, lepas tu M, L dan last sekali N. Okey, sekarang kita tengok soalan C. Berapakah bilangan sel anak yang terhasil pada akhir pembahagian sel pada rajah 5? Okey, bila kita nak tahu berapa sel anak yang terhasil, kamu kena tengok dari gambar rajah yang 5 yang memula ni. Tadi kita dah tahu. Susunan dia tadi bermula dengan K. K ni adalah sel induk. Ada satu sahaja. Jadi kamu kena ingat baliklah, dalam pembahagian meiosis, pembahagian akan berlaku sebanyak 2 kali. Dari 1 bahagi 2 dapat 2 sel anak. Kemudian dibahagi lagi sekali, akhirnya akan dapat 4. Jadi, jawapan untuk C adalah 4 sel anak. Okey, seterusnya. Rajah 5.1 menunjukkan proses yang berlaku dalam K. Okey, tadi cikgu dah cakap dah. Kromosom yang berwarna gelap dan berwarna cerah tu, dia bertindih. Kemudian dia berpisah. Semasa dia bertindih ataupun bersilang tu, kromosom yang warna gelap tu dia akan bagi sedikit gennya kepada kromosom yang warna cerah tu, dan yang warna cerah pula akan memberi sedikit gen dia kepada kromosom yang warna gelap tu. Kemudian dia berpisah. Sebab tu hasilnya kamu lihat di sebelah kanan tu, di kromosom yang warna gelap tu ada sedikit di hujungnya yang warna putih, dan yang warna cerah tu pula ada sedikit di hujungnya warna gelap. Okey, nama proses ini adalah pindah silang. Okey, untuk D2, apakah kepentingan proses ini? Okey, kepentingan proses ini adalah untuk menghasilkan variasi di antara organisma dalam spesies yang sama. Okey, itu kepentingan pindah silang. Okey, last sekali, tandakan tik dalam jadual di bawah penyakit gangguan baka yang disebabkan oleh pemisahan kromosom yang tidak lengkap semasa proses pembahagian sel pada jawapan 5A. Okey, di antara 3 penyakit ni adalah jawapannya sindrom Down. Kenapa sindrom Down? Sebab orang yang mengidap penyakit sindrom Down ni selalunya dia berlebihan 1 kromosom. Dia ada 47 kromosom. Yang lain-lain tu tiada kaitan ya. Okey, jadi itu sahaja untuk nombor 5.